Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salwani binti Muhammad Daud, merupakan pelajar MIS Intake Januari 2021. InsyaAllah kali ini saya akan membentangkan tajuk isu kontemporari dalam pengajian tafsir. Tafsir dari sudut bahasa berasal dari perkataan fas yang bermaksud menerangkan atau menjelaskan. Dari sudut istilah pula, ilmu yang didedikasikan untuk berbicara tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat, mentakwilkannya, menjelaskan kata-kata, membincangkan cara dan membentuk pengucapan. Kadang-kala Al-Quran tidak menjelaskan fakta yang dikemukakan secara mendalam dan perlu menjelaskan fakta pendek agar pembaca dapat memahami. Oleh itu, inilah peranan tafsir sebagai medium untuk menerangkan fakta-fakta pendek dalam Al-Quran. Maksud tafsir bil maksur dan pandangan Musa'ir At-Tayyar terhadap definisi tafsir bil maksur. Pengertian tafsir bil maksur dari segi bahasa, al-maksur tafsir secara maksur bermakna secara mangkul, sama ada secara mutawatir atau tidak mutawatir. Dari segi istilah, ia merakumi tafsir yang dinukilkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang dinukilkan daripada Nabi Muhammad SAW, tafsir yang dinukilkan daripada sahabat dan tafsir yang dinukilkan daripada tabi'in. Pembahagian tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur menetapkan beberapa kaedah untuk mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, iaitu kewibawaan hadis Nabi yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Mentafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat. Antara sahabat yang didoakan Nabi untuk pandai dalam tafsir Al-Quran ialah Abdullah ibnu Abbas. Beliau, murid-murid beliau banyak melaporkan tafsiran beliau, termasuk Mujahid dan Atha. Mentafsir Al-Quran dengan penjelasan tabi'in, iaitu orang yang bertemu secara bersemuka dengan sahabat. Kaedah ini memerlukan pengulas mengesan kesahihan sejarah yang digunakan. Pandangan Musa'ir At-Tayyar terhadap definisi tafsir bil maksur. Menurut beliau, tiada tafsir Al-Quran bil Al-Quran kerana Al-Quran darjatnya lebih tinggi. Sekiranya pentafsir adalah daripada Rasulullah SAW, maka ia adalah dari tafsiran kenabian. Sekiranya pentafsir adalah para sahabat, maka itu adalah tafsiran sahabat. Sekiranya pentafsirnya adalah tabi'in, maka itu adalah dari tafsir tabi'in. Tidak semestinya siapa pun yang mentafsirkan apapun ayat dengan makna bahawa pentafsirannya diterima, melainkan ianya lebih disukai. Berdasarkan ini, keputusannya adalah keputusan tafsiran sahabat dan pengikutnya, walaupun perlu menerima penyertaan semua orang. Tafsiran Al-Quran bil Al-Quran. Tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran merupakan sumber utama dalam senarai tafsir Al-Quran kerana huraiannya lebih tepat dan benar berbanding dengan huraian yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza lisanun arabiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Maksudnya, sedangkan Al-Quran itu berbahasa Arab yang fasih nyata. Surah An-Nahl ayat 103. Tafsir Al-Quran bil hadis. Tafsir Al-Quran bil hadis merupakan sumber yang kedua bagi tafsir bil maksur. Ia tidak melibatkan perbezaan antara al-hadis dan as-sunnah. Ia bermula dengan mereka mula menghiburkan riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Riwayat-riwayat itu pula melalui beberapa peringkat.
Peringkat pertama, makna tafsir menjadi sebahagian daripada al-hadis. Yang kedua, mereka menjadikan bab fil at-tafsir. Perbincangan konsep tafsir maudu'i ataupun tematik dan perkembangannya. Perkembangan ilmu tafsir maudu'i ataupun tematik. Beberapa ulama menjelaskan bahawa salah satu bentuk tafsir maudu'i atau tematik yang paling awal adalah kumpulan ayat hukum yang disebut tafsir ayat ahkam. Ia mengumpulkan hukum fiqh dari ayat-ayat Al-Quran dan kemudian menyusun bentuk tafsirnya secara sistematik sesuai dengan pengaturan hukum. Jenis-jenis tafsir maudu'i. Yang pertama, tafsir maudu'i mutakamil, iaitu menyeluruh, dan yang kedua, tafsir maudu'i tajziyah. Kelebihan tafsir maudu'i pertama, jauh daripada kesalahan kerana ia menghimpulkan berbagai ayat. Ini membuktikan dari sudut keagungan dan ketelitian perbahasan dalam Al-Quran melalui pengumpulan pada topik-topiknya yang tertentu. Kedua, membuktikan bahawa kepentingan tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang mana ianya menjadi kebiasaan dalam perbahasan tafsir maudu'i ini. Ketiga, memperbarui gaya pemikiran masyarakat Islam sesuai dengan mana-mana zaman dalam memahami Al-Quran, dalam membimbing kehidupan manusia di muka bumi ini pada semua masyarakat dan bangsa. Disimpulkan di sini ialah tafsir tematik atau tafsir maudu'i dirumuskan sebagai suatu tafsir yang berusaha mencari jawapan-jawapan Al-Quran tentang suatu masalah dengan cara menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya serta menganalisis melalui ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahaskan. Kerangka tafsir tematik bagi tajuk suami dalam Al-Quran. Sebagai pendahuluannya, yang pertama, Al-Quran punya keistimewaan kata dan ayat pendek dan boleh mempunyai banyak makna. Al-Quran menggunakan banyak perbendaharaan kata yang nampaknya pada ayat ianya sinonim, tetapi apabila diteliti dengan teliti ternyata mempunyai maksud yang tersendiri. Perbendaharaan kata mempunyai konotasi tersendiri yang tidak ada dalam sebutan lain dianggap sinonim dengannya. Salah satunya lafaz zauj, iaitu suami. Gambaran umum tentang zauj dan suami dalam Al-Quran. Gambaran umum pada suami dalam Al-Quran. Keunikan Al-Quran menggunakan banyak istilah berbeza dengan menyatakan maksudnya. Itu tentunya mempunyai makna dan aplikasinya yang berbeza. Dari hasil carian dalam Al-Quran, ungkapan lafaz suami disebut dengan 21 bentuk turutannya yang digunakan 81 kali dalam 72 ayat tersebar di 43 surah yang berbeza. Pentafsiran tematik bagi ayat suami dalam Al-Quran. Mari kita lihat contoh kalimah suami yang terdapat dalam Al-Quran dan pentafsiran tematik bagi ayat-ayat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya dalam pada itu orang-orang lelaki, suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, isterinya, dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 228. Ayat ini menunjukkan darjat pada suami, membuktikan bahawa kemuliaan atau ketinggian darjat seorang suami. Tetapi itulah suatu tanggungjawab kepada suami. Tunaikan tanggungjawab kepimpinan dalam keluarga. Ia bukan hanya menjalankan tugas semata-mata.
sebenarnya ia mempunyai fungsi tertentu. Jika dilaksanakan dengan betul dan mematuhi garis panduan yang telah digariskan oleh Islam, yang boleh memberi kesan positif kepada kehidupan berkeluarga. Sebagai rumusannya, berdasarkan penjelasan pentafsiran di atas, disimpulkan dalam penggunaan kata zauj dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 20, surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nahl ayat 72 hanya untuk konteks kehidupan suami isteri yang benar-benar memiliki rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dapat dirumuskan di sini bahawa bahasa Al-Quran amat tinggi dan hebat serta sukar difahami oleh pembaca biasa. Oleh itu, ia memerlukan tafsiran supaya dapat difahami dengan betul. Kadang-kala, Al-Quran tidak menerangkan fakta yang disampaikan dengan mendalam, dan fakta ringkas tersebut perlu dihuraikan supaya dapat difahami oleh pembaca. Maka disinilah peranan tafsir sebagai ejen penerang kepada fakta ringkas yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran juga mengandungi makna hakiki dan majazi, serta juga istirak homograf, iaitu dua perkataan atau lebih yang ejaan dan sebutannya adalah sama. Sampai di sini sajalah pembentangan saya untuk kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya, iaitu Dr. Wan Muhammad Ubaidillah bin Wan Abbas atas tunjuk ajar yang beliau ajarkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.